anda guna, kalau anda seorang lelaki lah, dan anda gunakan gaming chair ni dan anda hantar selfie pada mana-mana wanita yang DM anda, bulan depan anda dah kahwin dah. Wow. Sebab wanita akan terus terpikat, wow cantiknya gaming chair. Oh. Ya, siapa yang mana dapat? Adakah dapat daripada Ryoki Tenkai kondensasi? Bukan. Daripada TT Racing. Ya. Itulah dia. Erangel. Dia ada kan di sini. Tapi bercakap pasal Ryoki Tenkai kondensasi tu lah kan. Dia memang kalau saya ingat balik kepada quote cerita apa Dark Knight. Yang dikatakan apa, you live long enough to become the villain lah, orang kata kan. Ada buat benda tu dalam 2 video saja. Apa dia? Maksudnya video pertama dia tu orang macam wow, dia ni hebat. Sebab dia buat video Muay kan. Right. Lepas tu dia buat video second dah tu. Terus orang wow, ni pelik. Aku dah tengok video dia. Aku bukan nak aibkan siapa lah, tapi aku rasa dia memang seorang yang tersilap viral. Tersilap viral lah. Tersilap viral. Tersilap viral. Dia tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada mana-mana pihak. Salah satu contoh di mana ada kebaikan seperti Khairul Aming tu, itu memang kebaikan lah kan. Sebab of course bukan dia menjual, dia juga ajar berniaga. Ya, betul. Dan kemudiannya aku ada follow satu orang ni juga. Dia cerita pasal banyak pasal history apa benda semua. Oh ya, aku asyik lupa je brother tu. Dia ada janggut. Ya. Aku selalu tengok video dia. Selalu tengok video dia. Tapi setiap kali aku tengok tak video, aku tengok tapi tak tahu nama dia. 2 hari lepas dia kena kecam pasal video dia kata bahawa Penang bukan diasaskan oleh Francis Light. Dia ada buat video susulan juga untuk bercakap bahawa yang kecam-kecam ni semua salah. Inilah bukti-bukti. I mean, orang yang bercakap berdasarkan fakta sentiasa best untuk ditonton ni lah. Itu salah satu orang yang korang boleh sebenarnya follow dan tengok konten-konten beliau jugalah. Dan aku respect lah, dan dia membuka satu ni lah, even aku sebagai content creator pun mula-mula banyak ada rasa ragu, perlukah aku buat konten ni? Kalau dulu awal-awal TikTok dulu semuanya joget, perlukah aku buat konten ni je kan? Tapi melihatkan keberjayaannya orang yang menggunakan ilmu untuk menghiburkan, dia memberikan aku sedikit harapan lah. Tapi pada waktu ini tiada harapan untuk Lamborghini mungkin, tapi Brian pun tidak ada senjata, dia memang boleh langgar saja pakai bagi ni lah. Ya, Brian dia akan datanglah, aku bawa kau pergi. Kau nak pergi mana? Mai aku hantar kau. Tapi kalau Lamborghini jumpa senjata, sukar juga. Selamat dia tak jumpa. Tembakan yang lepaskan Lamborghini memang akan mati lah ni. Tak boleh buat apa. Dia memang akan dipusing-pusing seperti seekor asak. Ya. Dan habis. Satu mata bagi Kenny. Ya, tu dia. Penggunaan Vector Rudin. Vector salah satu daripada SMG yang paling laju sekali rate of fire dia di dalam permainan ni. Ada satu lagi content creator je. Nama dia Financial Faiz. Financial Faiz, ya. Dia dikatakan sebagai salah satu content creator terkaya. Hanya kerana topik yang dipilih adalah memang betul. Kewangan definitely akan memberikan pulangan paling besar sekali. CPM yang paling tinggi. Untuk platform YT lah. Ya, memang betul. Sebab itu ada orang yang macam saya pernah tengok ada satu content creator ni, dia adalah musician. Tapi dia cakap dekat audience dia, nanti kalau korang komen, tolong tulis kat situ, thank you for the financial advice. Supaya CPM dia naik. Supaya dia boleh dapat CPM yang lebih tinggi. Okay guys, kita nak CPM bagi PUBG Mobile naik juga. So di dalam ruangan komen, tulis korang ni. Korang jangan malas tau. Korang jangan gaduh-gaduh, korang tulis benda ni. Thank you for the financial advice. Ya, betul. Terima kasih atas nasihat kewangan tersebut. Terima kasih atas nasihat kewangan tersebut. Korang kan nampak banyak perkataan-perkataan toksik kan. Korang nak keluarkan perkataan-perkataan toksik tu, gunakan ayat ni. Thank you for the financial advice, dan juga terima kasih untuk nasihat kewangan. Nasihat kewangan yang tersebut diberikan oleh para caster ni. Auto kita kaya. Nanti adalah banyak giveaway phone ROG untuk korang. Ya, betul. Teknik yang digunakan enggak benar itu. Boleh Itulah dia. Dia cakap thank you for the financial advice. Okay. Lepas tu aku tengok tu kat situ. Wow, thank you dah. Ini kan, sekarang saya dah ada 2 rumah. Gila. Sebab ni dia ada orang komen kat situ kan. Atas nasihat ni saya berjaya membuat pelaburan yang baik. Ya.
Tapi memang Lepas ni orang nak beli rumah, dia buka awak tube tu. Benda yang nampak pertama sekali adalah PUBG Mobile punya live stream. Kenapa ini dia recommended untuk saya? Saya nak buat pelaburan. Oh, tak ada buat pelaburan. Tengok kepada ni kan. Rupanya ada nasihat ni. Betul lah. I mean, kalau awak bagus dalam kewangan, awak berjaya untuk membuat penjimatan yang baik-baik dan sebagainya, anda boleh beli Lamborghini. Betul. Boleh beli pelbagai kereta-kereta menaik dalam PUBG Mobile. Ya, betul. Lamborghini player tu mana boleh beli? Betul. Lamborghini dalam game pun ada, player pun ada. Linux di sini. Yuhai ada juga untuk waktu ini. Financial Faiz ni baru-baru ni yang ni lah, yang dia punya interview dengan Maidin itu pun menarik juga. Cik Maidin, tapi di sini Yummy. Dan, surprisingly, untuk orang yang hampir umur 30 tahun lah. Aku rasa aku tengok video dia yang pertama tu pun dalam 2 tahun lepas kot. Masa PKP nak ending ataupun dia memang signifikan masa PKP kan. Itulah kali pertama aku mendengar perkataan OPR. Dan sekarang ni aku betul-betul memahami perkataan tersebut. Dan aku rasa ramai juga yang mula memahami apa benda tu OPR. Macam mana benda tu efek kita punya currency sekarang ni kan tu 448, 478 dan sebagainya. Salah satu cara untuk mengurangkan benda itu adalah sebenarnya dengan bermain dengan OPR. Sebab OPR akan control inflasi dan sebagainya semua. Benda tu semua boleh belajar daripada dia je. First time dengar perkataan tu pun daripada mulut dia. Ya betul juga. So banyak benda-benda yang sepatutnya kita tahu, tapi kita tak tahu sebab kita kekurangan content creator bahasa Melayu yang menceritakan benda-benda ni. Ya, sebab itulah dia bagus lah. Terima kasih atas nasihat tersebut. So saya dan Jianta baru je memberikan anda perkataan OPR. So jangan lupa untuk type. Terima kasih untuk nasihat kewangan tersebut. Ya, betul. DX Chua bergerak ke kawasan yang berlainan untuk waktu ini. Dan Void dah pun mendapatkan 2 chicken dinner secara total. Maka ini bermaksud kita akan mendapatkan Void di dalam kita punya Super Sunday secara pasti. Kalau mengikutkan kiraan kasar daripada penasihat-penasihat dan juga coach-coach online yang tidak diiktiraf, mereka menyatakan bahawa 85 adalah markah yang selamat, tapi Ryu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Body nombor 2 pun ada. Agak menyedihkan player mereka yang dahsyat tadi dikeluarkan terlebih dahulu untuk Todak. Tetapi untuk waktu ini kenaikan Todak dan PA seiring dan sejalan 15-15. PA inilah hari terakhir mereka akan main untuk group stage Iftar pada bahagian tepi. Akan ditekan sedikit. Iftar nyawa tinggal separuh. Gerakan akan dilakukan. Todak sudah pun ada 15 mata yang cukup berharga pada ketika ini. Kenderaan Pamcit satu tapi akan ditekan sekarang ni oleh kali ni PA berjumpa dengan tim Malaysia, tapi mereka yang akan mendapatkan mata penyingkiran terlebih dahulu. Ada kebangkitan yang besar untuk PA ni aja secara keseluruhan. Sudah pun ada 16 mata di dalam tangan. Sama macam AE sudah. Of course AE tak main satu hari lah. PA kenaikan yang agak baik dan kedudukan yang agak baik juga untuk mereka. Berjaya mendapatkan sebahagian daripada circle. U2 Lions juga nampak seperti mereka ada kedudukan yang paling premium. Kerana bukan sahaja mereka di kedudukan tengah circle ini, tetapi kalau circle ini mengambil keputusan untuk scam semua orang, turun ke bahagian pulau, mereka adalah tempat yang paling baik. Kemasukan mudah. PA sekarang ni akan ditekan oleh Bigatron. Bigatron dapat 1. U2 Lions berjumpa dengan Todak, mendapatkan Cleon secara kekal. Todak tinggal seorang saja. Tinggal, ya, kekurangan player banyak sebenarnya bagi Todak. Tadi kan satu replay pada ketika ini macam mana Alva mendapatkan knockdown. Replay agak panjang di situ. Ditembak terus diambil. Kalau Tam buat benda tu tak ada replay. Tam menjadi salah satunya player yang tinggal dengan nyawa yang terlalu sedikit. Jim akan dijatuhkan sekali lagi ataupun itu memang end. Akan tetapi PA
Ada hari yang agak baik pada waktu ini, markah mereka minimum mungkin 5 setiap game. Dan Sam9 kali ini kebangkitan, mereka sudah pun naik ke tempat yang agak tinggi dari nombor 5 tadi. So, Ian akan dijatuhkan pada waktu yang sama. ENEX. Oh, malang bagi mereka untuk jumpa dengan Vampire pada ketika ini. Dia dapat 1. Oh, sebenarnya ada 2 orang di situ juga. Alamak. Yang akan terbunuh secara kekal. Dan di sini kita lihat ada Infinity juga akan mengambil kawasan high ground. Vampire akan pergi ke arah compound dipegang oleh seorang Abi. Gerai-gerai tangan dikebaling pula oleh The Infinity. Allah. Sitting duck punya situation dan begitu banyak utility guna pakai. Tapi dia tak nampak Tak tahu lah dia tak nampak secara tepat ke macam mana ke. Untuk kita nampak macam agak kasar ke. Tapi Abi menjadi second last man. Dia akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Bukan satu permainan yang baik untuk Malaysia. Semuanya sudah pun dijatuhkan sekurang-kurangnya 1. Kecuali untuk Yudo Lions yang kita tahu tadi memang ada tempat yang baik. Jumper akan dilanggar saja oleh Schweppes. Dengan 1 saja player untuk YO2. Dan akan dikeluarkan secara langsung Tony K. Tadi Tony K yang menghantui Malaysia, kali ini Tony K pula. Abi tidak mengetahui kedudukan Tony K yang sebenar. Dia dapat jatuhkan Tony K. Akan di-end terus. Hampir tapi tak dapat. Oh, dia kena lawan dengan 1 lagi orang. Tapi terlalu banyak anggota sekarang ni on the way datang. Ada 3 yang masih lagi berdiri. Akan dijatuhkan oleh Stone. Tidak sempat untuk mendapatkan Tony K. Oh, kalau dia dapat Tony K, dia akan happy. Sebab itu adalah dia punya wira. Oh, wow. Idola seorang Abi, seorang Tony K. Tapi tak dapat bunuh. Oh, wow. Sam9 ada di tengah-tengah circle sekarang ini. Yudo Lions sudah pun masuk ke dalam dengan kedudukan mereka yang premium. Dari Jimmy saja yang berada di bahagian luar dan hanya perlu menghadapi talent. Mungkin untuk pasukan Malaysia. Ini tempat DBD farm kill kau-kau. 20 kill punya permainan. Ketika mereka berada di kawasan pantai, exact pantai kat situ. Ada 1 player daripada DBD yang masih lagi dalam YAL pada ketika ini, itu Jimmy. So, ada peluang untuk perkara itu berlaku juga. Boleh jadi game kebangkitan bagi mereka. Ya. Bukan kebangkitan sikit, tapi kebangkitan mendadak. Talon. Dadak untuk Yudo Lions memang diperlukan sekarang ini kerana mereka adalah pasukan Malaysia yang berjaya lepas ke dalam Super Sunday dan agak mengecewakan kalau mereka tidak dapat mengulang perkara tersebut berlaku lah. Walaupun mereka ada 2 hari untuk dimainkan, tetapi buat waktu ini Adiluk akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh Talent. Tetapi itu kedudukan yang jauh, jadi bukanlah pengakhirannya untuk Adik Luke ataupun untuk K-Luke. Dan Talent Red Face. Malam ada hari yang agak dahsyat. Dia memulakan hari ini dengan average elimination 2.0 tapi sudah membuku kurang kepada 1.4. So, 2 game dia tak begitu. Wow, lawe. Headshot. Bahkan yang itu tepat sekali daripada seorang Chua. Mereka bermain 3. Hari ini tak kemas sangat permainan daripada Xavier. Ya. Pick Me akan dijampikan oleh Break. 1 knockdown. Rajin mendapatkan yang kedua juga untuk Pick Me. Pick Me sekarang tinggal 2 yang masih lagi berdiri. 1 dihantar ke lobby secara langsung. Levi's mendapatkan 1 daripada STX. S3 permainan kita pada ketika ini. Dan 2 tim Malaysia dalam kedudukan yang baik, iaitu Sam9. Ya, betul. Dan juga YAL. Tapi Sam9 hilang 1 secara kekal. Ya, Yuhai tadi. Oh. Hilang awal. Tapi ya masih lagi okey untuk Sam9. Duduk di bahagian tengah, duduk di bahagian besar premium. Dan sekarang ni mereka kena menjaga YAL daripada masuk. Tapi YAL ni tak tahu, mereka membuat split yang agak jauh sebenarnya. Sebab Jimmy jauh dekat belakang. Ada Luke ni ada dengan rakan dia lah tadi. Tak tahu kalau ini akan mendatangkan dividen yang baik kepada mereka. Apakah yang cuba direncanakan? Adakah dia nak buat splitting yang farming splitting ataupun safety punya splitting? Of course untuk memastikan kedudukan mereka di dalam placement agak-agak tinggi. Tapi Yudo Lions memang jarang bermain dalam keadaan selamat sangat ataupun mementingkan keselamatan. Mereka lebih mementingkan kalau boleh nak farm lah. So agak janggal untuk melihatkan mereka membuat pengasingan yang terlalu jauh seperti ini. Stage 3 sekarang ini permainan kita. Rosemary. Bahkan Mini dilepaskan kena berapa bullet pada si Zaxi. Tapi circle ke mana? Circle ke arah Sam9, Vampire.
Dan juga Pick Me. Sekarang ni kedudukan Olio, kedudukan premium, yang lain-lain akan menyusuri saja kawasan pantai untuk pergi ke arah Olio. Dua tim Malaysia kedudukan cukup baik. Tapi Yal, kita lihatkan pergerakan mereka akan dilihat oleh Boom juga pada ketika ini. Dan VTR berlawan dengan AE. VTR satu jatuh tapi gerai tangan daripada Satar kena pada dua. Genforce mendapatkan yang kedua sementara tadi. VTR sekarang satu player dalam keadaan knockdown, manakala bagi AE 3 dalam keadaan knockdown. Inilah kemenangan cantik sebenarnya untuk BTR. Ya, Rosemary satu-satunya yang tinggal. Dan sudah penerata AE. Hari yang agak mula dengan agak baik, tetapi pada waktu ini hanya mendapatkan sedikit saja markah trade. Tetapi itu lebih menguntungkan untuk pasukan Yao. Mereka sudah dapatkan 2 daripada Boom. Tadi mereka berjumpa, tetapi disebabkan Yal dah ada Olio di bahagian dalam, jadi mereka lebih cepat untuk bersedia. Yami akan baling bom terlebih dahulu, bersedia dengan mungkin DBS yang diperlukan pada waktu ini. Tetapi DBS sudah pun ditembak ke arah dia sebelum apa-apa pun. Oh, boleh menang ni. Kalau mereka pegang gudang ini peluang chicken dinner untuk Yal sebenarnya. Kena tangan akan ada 3 biji untuk dibaling pada saat ini. Mencari target untuk ditembak. Mereka akan menyerang bersama-sama. Yang ketiga juga sampai Olio. Berlari sambil memegang grenade tangan. Yami, nyawa-nyawa ikan. Oh, wow. Kenapa tak jatuh je? Itulah. Kalau dicubit sedikit, confirm jatuh tapi berjaya juga. Poundbit berjaya untuk dijadikan. Yami, nyawa dia tadi rendah. Belum lagi jatuh. Tapi last guy sekarang ni Yal pergi cari sahaja. Yami berjaya naikkan nyawa. Tapi 3 orang akan berjama dengan beliau. Nyawa sudah pun tinggal separuh. Dan ia akan habis sebentar saja lagi. Tapi Yami berjaya dapatkan 1, bertukar FPP. Dia dapat 2. Tapi dia tak ada peluru, dia kena reload. Look masuk, look settle. Right. Dua-dua orang ni dapat dipegang. Tiada sesiapa yang akan mengganggu Ada. Okey, ada satu tapi terlampak itu. Ada look cepat-cepat dia bergerak ke belakang untuk make sure defense dapat dilakukan dan masa dapat dibeli. Pandai gila lah diorang ni. Laju diorang fikir. Ya, betul. Tapi itulah Yami tadi agak baik juga kerana dia tak dapat DBS, dia tak pakai satu shotgun pun. Kalau ada Ruski tadi mungkin dia boleh clutch, tapi disebabkan dia ada AK dan juga M4, aku tak risau sangat tadi dengan ancaman yang datang daripada Yami, sebab kita memang tahu dia pakar dekat shotgun, bukan daripada rifle. Dan kesudahannya berlaku stalemate antara dua pasukan yang lain pula, iaitu Talent dan juga Yudo Alliance. Tapi PA akan terkeluar buat waktu ini. Yal ada 5 markah sudah di dalam tangan. Mereka ada 10 markah bermaksud untuk mereka mengejar Boom. Tiada masalah. Ini mungkin comeback untuk Yal. Terutama sekali dalam map mereka yang memang mereka gemari lah, iaitu Erangel. Tuar sekarang akan masa grenade tangan. Paling yang dilakukan mereka masih lagi lengkap dengan keempat player mereka, cuma satu player sedikit rendah. Zerzia, mungkin inilah game terbaik mereka. Ini kali lama mereka bermain bersama. Sudah pun masuk ke stage yang keempat. Grenade tangan dibaling ke arah lapar. Hampir-hampir mendapatkan lapar tapi tidak. Sangat pelik sebenarnya sekarang ni baling grenade tangan. Nampak macam kena tapi tak kena. Nampak macam tak kena tapi itu kena. Yeah. Sedikit perubahan damage AOE yang dikeluarkan oleh grenade tangan ini. Dia sudah sedikit lain. Tapi betul, aku setuju dengan kau. Macam AOE dia macam dah tak efektif dah. Kadang-kadang kita nampak kan, dia macam depan kaki tapi satu damage pun tak ada. Ada ni ke? Ice Frog ke yang terlibat dengan balancing yang berlaku dekat dalam PUBG ni kan? Oh, AOE ni terlalu besar. Sekarang ni kalau kena grenade anda di-root. Bila di-root anda tak boleh menembak. Tapi sekarang ni Genforce akan berada di kawasan-kawasan zona biru, tapi Sam9 tadi berjaya dapat satu knockdown juga. Belum lagi di-convert kepada mata penyingkiran Zerzia. Berjaya dapatkan Satar. Rasa Sam9 tadi dapatkan satu ke atas Zerzia yang masih lagi di-knockdown pada ketika itu Inched Shopper. Tapi sudah pun dipegang, nyawanya sudah pun berhenti turun di situ. Tapi kalau Sam9 dapat menembak Zerzia, itulah kedudukan baik bagi Sam9. 3 orang masih lagi boleh chicken dinner. Zerzia menembak BTR, mencari apa-apa lubang yang mereka boleh pakai. Tapi kenderaan akan dipakai. Ini peluang untuk Sam9 menembak. Rotation yang dilakukan oleh Zerzia ni boleh dipunish oleh tim daripada Malaysia dan juga Bigatron juga. Dan Bigatron akan melepaskan tembakan, tapi Zerzia dia mahu barbar. Tapi barbar dia terus tewas. 2 orang macam tu je. Alamak. Malang untuk mereka lah. BTR tengah peak pada waktu ini. Tapi Team X akan mengganggu juga di bahagian tepi. Menghilangkan salah satu daripada player BTR, iaitu Zaxi. Ini tentunya mengejutkan kerana mereka hanya bersedia dengan satu X saja, iaitu Zerzia. Bukan X yang satu ni, iaitu Team X. Dan mereka akan dikepung. Sam9 juga dapat Kenny.
Dapatkan kepada Zerxia, gamingnya 666. Baru saja ditumpaskan dan Zerxia sudah pun terkeluar mungkin. Ya benar. 2 elimination saja. Pasukan Malaysia masih ada lagi 3 di dalam permainan daripada 11 yang bermain. Yang bagusnya adalah Sam9 mendapatkan kebanyakan mata-mata penyingkiran tu juga. Sudah pun naik ke 5 sama dengan Yal. 5 mata penyingkiran untuk Sam9 dan juga Yal. Ini akan memberikan sedikit momentum bagi mereka. Vampire akan dijatuhkan sekarang ni oleh Voin. Voin 2 masih lagi berdiri tapi 1 lagi akan dijatuhkan last guy sekarang ni untuk Voin. Vampire tinggal 2, ditembak bertubi-tubi daripada kiri dan kanan. Zeta dikeluarkan secara langsung. Maxius player terakhir mula untuk masak beberapa grenade tangan untuk dibaling. Pick me di tengah-tengah circle tetapi kekurangan player. STX di kawasan bawah ditunjukkan kepada anda. Mereka ada full line up, 4-4 masih lagi hidup. 11 saja tim yang berbaki. Nuzi hampir di knockdown dengan balingan grenade tangan yang baru kita bincangkan tadi. Tak efektif grenade depan muka sekarang ini. Yep. Gen Force memaling ke arah satu, ke arah break. Break akan di knockdown. Pergerakan cuba untuk dilakukan tapi SOAS terus mempertahankan pergerakan mereka dengan dapatkan satu knockdown terlebih dahulu. BTR kena revive atau kena lawan. Kenderaan sudah pun tiada. Memang tak boleh nak buat apa sekarang ini. BTR memang kena bergaduh juga dengan pasukan STX. Nasib baik untuk mereka adalah circle ada sedikit lah untuk mereka ni. Tapi kalau kena bergerak, bahaya juga. Dan Yuhai dan juga rakan-rakannya. Oh, wow. Yuhai masih lagi hidup sebenarnya. Dia dapat dua-dua sebenarnya. 7 mata penyingkiran sekarang untuk Sam9. Bukannya dapatkan mata penyingkiran, mereka juga dapat compound di dalam circle. Kalau circle ini tarik ke kanan. Diorang dapat. Dia dapat cantik, memang dapat cantik. Mata penyingkiran, dapat compound. Dapat compound, tapi itulah tinggal 2 orang saja untuk mereka. Sukar sikit untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi itu tak penting, chicken dinner tu dia boleh dapat dengan taktik-taktik yang menarik. Cuma dia tidak boleh nak farm lah. Tapi mereka ada 7 elimination, rasanya mereka akan berpuas hati dengan prestasi mereka di dalam game ini. Alamak. Baru nak cakap, dia belum lagi dapat placement point masalahnya. Dia ada compound. So yang knockdown itu boleh dipegang semula, yang masih lagi berdiri. Ya. Dan bagusnya juga J, dekat atas ni, ya memang ini game boleh cakap milik diorang ni. Salur X ada peluang chicken paling besar. Kerana kawasan utara itu terlalu padat, Sam9 boleh main slow. Betul. Dia boleh even tunggu untuk semua fight ini dah habis. 2 lawan 4, Stalwart. Ya, itu memang betul. Tapi dalam top 9 ini ada 3, masih lagi 3. 1/3 daripada game ini adalah pasukan Malaysia. Brian akan berjaya menjatuhkan Talent. Dan Yuhai ada juga untuk membantu dia dalam situasi ini. Jadi pelanggaran sudah pun berlaku ke atas compound mereka daripada Talent ni. Betul-betul nak melanggar compound Sam9. Mereka komit kepada pelanggaran ini. Tidak seperti mereka berlawan dengan Yal tadi. Yal akan duduk di bahagian bawah, dia lepak saja. Tapi kena juga tembak. Yuhai ni betul-betul licik. Entah daripada mana dia tembak. Dan 2 sudah pun dijatuhkan. Mereka boleh menang dekat sini. Mereka nak pergi langgar. Aduh, satu lagi orang kat sini. Yuhai mampu kena clutch. Tunjukkan Yuhai. Di manakah Yuhai. Perlu selamatkan, dia cuba mendapatkan mata penyingkiran yang seterusnya. Tapi dekat kawasan luar tu ada satu lagi tim tengah menembak. Dan itu adalah Yal. Yal akan mengganggu pertarungan mereka. Sam9, Yuhai. Perlu cari satu lagi dan itulah Red Face. Ini mungkin adalah pembalasan dendam Yuhai. Perlu cari satu tapi revival akan cuba dilakukan tapi dia akan cancel. Balik semula ke 1v1. Mendapatkan mata penyingkiran yang ke-8. Yap, mereka dapatkan satu lagi. 8. 9 kalau dia dapatkan Red Face. 10 sebenarnya kalau dapatkan Red Face. Maju ke depan. Boosting ada. Apakah pilihan yang dia ada sekarang ini? Jimmy melihat dia nampak Lynx menembak. Okey, satu mata akan dicuri. 1v1 di kawasan bawah. Ya, Yuhai bukan, dua-dua ni bukan dia tak nak berlawan. Tetapi adanya Jimmy dan juga rakan-rakan sini. Wow, Yuhai. Cantik. Boleh dikatakan clutch walaupun ada sedikit bantuan daripada Yal. Akan tetapi situasi yang tidak sepatutnya mereka menang, iaitu untuk Sam9 bertarung dengan Talent yang ada full squad tadi. Mereka berjaya untuk mengatasi. Kali ini tertaluk kepada Yal kalau mereka nak komit terhadap kemasukan ke dalam rumah tersebut ataupun tidak. Yal lengkap dengan 4 juga. Sekarang ni kalau mereka boleh gunakan advantage high ground sebelum zona menutup untuk menjatuhkan mana-mana player daripada Stalwart X. Itu akan memberikan mereka advantage besar. Sekarang mereka mungkin ada visual ke atas mereka, tapi window opportunity itu akan tutup bila mereka yang kena turun daripada kawasan high ground ke arah rumah Yuhai. Tembakan akan cuba untuk dilepaskan. Ada look melepaskan tembakan sebenarnya ke arah break.
Dan juga ke atas Yuhai juga Yal menembak sebentar tadi. Tapi again, window opportunity untuk menembak Stalwart X akan menutup kalau circle tarik ke atas. Mereka yang akan ada advantage sebab mereka kena turun je. Ini satu cerun yang berbahaya. Either rumah Yuhai pergi tingkat 2, circle tarik. Rumah Yuhai pun tak dalam circle. Yap, tak boleh nak buat apa. Dua-dua Yuhai pun kena keluar dan dia sudah pun mengeluarkan dirinya daripada rumah tersebut. Dan ini akan dikesan oleh Jimmy. Yuhai macam mana dia nak menyelamatkan keadaan ini. Oh, okay, dia berlari pada timing yang cantik. Betul-betul. Bermain dengan quarter, orang kata quarter rhythm. Dia bermain di dalam satu rentak yang berjaya mengaburi mata Yal. Tapi Yal akan pergi mengejar dia sebab mereka pun perlukan dinding ini untuk masuk ke dalam circle dengan selamat. Oi, 4 orang grenade tangan dimasak di baling ke arah Olio terlebih dahulu. Tapi Yuhai ada di BS menembak satu. Tidak dapat. Tapi Yuhai akan dijatuhkan. Barangan akan diambil. Aku tak tahu itu kesilapan ataupun kemarahan. Tak tahulah. Tapi saya buat dia je. Satu tembakan yang berkualiti tinggi daripada Alliance. Ya benar, itu akan menyebabkan mereka mendapatkan 3 mata sekurang-kurangnya daripada placement point. Mereka ada best elimination sekarang ini. Tadi mereka sama dengan Sam9. Sekarang mereka ada 9, mereka ada markah yang lebih lagi. Yal, kenaikan yang akan memberikan mata yang sangat-sangat banyak. Yal akan masuk ke dalam double digit selepas habisnya game ini. Oh, nice lah. Itu yang diperlukan. Winner-winner chicken dia mereka boleh dapatkan untuk Yal. Dan satu lagi sudah pun terkeluar di Xavier. Oi, cantik macam bunga lah. Ada look. Dapatkah? Alah, Lasid. Tapi Cleon pula. Leon sudah pun berada di depan. Diorang perlukan benda ni. Kalau diorang dapat ratakan Team X, mereka lah chicken dinner winner. Ala grenade itu juga akan tersasar. Di belakang kotak ada orang Leon. Leon mencari, dia ada informasi tersebut. Tapi grenade tangan dah habis. Schweppes ni bahaya betul lah. Schweppes sangat bahaya. Harapnya Pikmi dapat ditembak terlebih dahulu. Ataupun Schweppes ini tembak kepada Pikmi terlebih dahulu. Jangan fokuskan kepada Yal. Dia akan dilihat terlebih dahulu. Dan hanya ada 3 saja pasukan untuk kita lihatkan. Ada lu dapat 1 je. Yap. Tapi sekarang 3 tim berbaki. Stage 7 akan tamat. Kawalan daripada Yudo Lion sekarang ni nampak terlalu cantik. Satu lagi grenade dibaling tapi balangnya akan tersasar sedikit. Kalau dia tak melantun mungkin 2 orang akan hilang. Satu lagi grenade dibaling. Kena pada waktu ni break. Akan di break spiritnya. Tapi rakannya masih lagi akan cuba untuk melakukan revival. Soas menembak. Tapi zigzag yang cukup cantik tarian yang menarik daripada player bernama Leon itu akan menyebabkan dia masih lagi hidup. Satu lagi grenade dibaling. Nice. Kena kali ini break. Akan dijatuhkan bersama dengan rakannya. No! Ada look kena. Suntikan beliau memang terlalu tajam pada ketika ini. Berapa kali dia suntik. Tapi sekarang kita lihatkan mampukah mereka mendapatkan winner chicken dinner. Soas. Bahaya betul Soas ini. Ia akan menyebabkan salah satu daripada player Yudo. 2 player daripada Yudo yang jatuh. Malam sekali itu tetapi dapat juga. Winner chicken dinner yang sangat cepat sekali. Habis dah. Kena rembat. Sekejap, macam mana? Kena rembat daripada Pikmi. Dia buat apa? Dia pergi backstep. Bagi backstep pasukan Yal. Dan wow, tak nampak apa langsung bro. Gila-gila lah Pikmi ni. Sama dah aku dah tua ataupun aku tak faham game ni sekarang. Apa yang berlaku? Dia tembak-tembak. So basically dia tinggal Pikmi ada 2 orang lagi. Dia memang dekat belakang Yudo Lions. Schweppes memang dalam habis. Aku ingat dia yang backstep. Diorang ni yang backstep. Diorang ni yang backstep. Dia backstep Yal. Lepas tu memang Soas tu dah dapat 2 daripada ni lah pun. Daripada Yal kan. So memang situasi 2 lawan 2. Yang di mana Yal memang dia tinggal 2 orang je. So kena lawan dengan Pikmi lah. Tapi markah masih lagi banyak untuk ni. Yal dapat nombor berapa? Nombor 2. Okay, Malaysia nombor 2 kali hari ni. Yalah. Apa boleh buat? Tapi biasalah kita piawaian kita mesti at least ada 1. Itulah. Tolonglah jangan buat macam ni pada kami. Betul. Kami check in kena ada chicken. Betul. Tapi overall ada permainan